Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak hujahkan sedikit pada hari ini adalah satu hujahan perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi 2 hari yang lepas, jika kita ada membaca sama ada di dalam laman media sosial ataupun di juga akhbar-akhbar online, ada kenyataan daripada Ketua Pengarah Urusan KWSP, CEO KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah, yang mana beliau menyatakan bahawa tidak ada lagi sebarang pengeluaran daripada skim KWSP selain daripada pengeluaran untuk persaraan. Okey, dan dalam kenyataan beliau juga ada menyatakan bahawa kita faham apabila kita terima desakan, tetapi kita kena ingat mandat diberikan kepada KWSP mengikut akta adalah menolong ahli mencapai simpanan untuk hari tua. Beliau juga berkata data pekerja dan juga keluaran dalam negara kasar KDNK sudah pun memasuki fasa pemulihan ekonomi. Saya harap kita tak payah keluar lagi. KWSP akan terus fokus kepada mandat untuk membina simpanan hari tua pencarum. Okey, jadi beliau menyatakan bahawa pada pandangan beliau, pengeluaran ini tidak harus diteruskan dan tidak perlu dilakukan lagi, dan beliau berbicara daripada segi keperluan akta ataupun mandat yang telah diberikan kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Tidak ada sebarang kesalahan terhadap kenyataan berikut. Namun sudah tentulah kenyataan berikut apabila kita bercakap tentang simpanan hari tua, namun realitinya sekarang ini masih ramai lagi yang terkapai-kapai. Macam mana kita nak bercerita tentang simpanan hari tua? Apa gunanya? Walaupun ayat ini mungkin tidak begitu sesuai, tetapi apa gunanya simpanan hari tua jika sekarang ini ramai yang terkontang kantin di luar sana? Mereka ini tidak mempunyai wang tunai, tidak mempunyai pekerjaan dan terpaksa menunggu 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun apabila mencapai usia persaraan kelak barulah boleh mengeluarkan wang persaraan mereka, itu pun kalau sempat sampai kepada usia berkenaan. Jadi kita bercakap tentang dana untuk hari tua kita memang merisaukan, saya tidak menafikan, tetapi dalam masa yang sama isu timbul terhadap situasi sekarang, situasi semasa. Apa penyelesaian bagi situasi yang dihadapi oleh pencarum yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan disebabkan oleh pandemik PKP yang telah pun berlaku dalam tempoh 2 tahun ini. Okey, itu yang pertama. Kemudian dinyatakan pula berkenaan dengan hampir lebih daripada 2 juta pencarum yang mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. Kalau kata dari segi 2 juta pencarum ini, sepanjang saya membaca sebarang kenyataan berkenaan dengan jumlah peratusan, jumlah bilangan dari segi jutaan pencarum dan sebagainya, tidak ada dinyatakan secara spesifik berkenaan dengan peringkat umur ataupun peringkat usia. Kalau kita kata 2 juta pencarum mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000, mungkin wajar dikuraikan berapa peringkat umur yang bercecah, sebagai contoh daripada 18 sehingga kepada 30 tahun sebagai contoh, 31 tahun kepada 50 tahun ataupun sebagainya, buat pecahan. Jadi daripada situ kita akan nampak datanya dengan lebih jelas. Bagi seseorang yang boleh berfikir, dan macam saya sendiri, saya melihat apabila dikatakan berkurangan kurang daripada RM1,000, sudah tentu kita melihat mereka ini adalah kepada golongan pencarum-pencarum yang muda. Pencarum yang muda, jika mereka ini baru bekerja sekitar 1 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun dengan gaji minimum, ini isu yang berlainan pula lah, dengan gaji minimum RM1,200, bermaksud caruman daripada pekerja itu sendiri adalah sebanyak 130 sehingga kepada 140, dan juga caruman daripada majikan sekitar 160 ke 170. Sebulan ada RM300 caruman. Apa jangkaan kita
untuk mengharapkan mereka ini mempunyai baki di dalam akaun mereka melebihi RM50,000. Sedangkan dengan isu gaji minimum yang masih lagi belum selesai, caruman yang ada di dalam akaun mereka adalah sangat rendah. Itu pun jika majikan mereka membayar mereka dengan gaji minimum RM1,200. Tetapi jika mereka ini memperoleh, saya pernah melihat mereka yang memperoleh pendapatan RM800, RM900. Kalau RM800, 11% potong caruman KWSP baru RM88. Jadi dengan usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, RM88 termasuk dengan caruman majikan, katalah RM100, 188. Kerja 4-5 tahun, darablah 60 bulan sebagai contoh. Memanglah takkan mencapai RM20,000, memanglah takkan mencapai RM30,000 kerana pada usia yang muda dan juga dengan isu gaji minimum ataupun gaji yang mereka peroleh ini adalah sangat rendah. Mereka ini tidak akan dapat pun apabila sampai usia 55 tahun ataupun sampai usia 60 tahun untuk memiliki simpanan minimum RM240,000 kegunaan sehingga berumur 75 tahun sebanyak RM1,000 sebulan. Tak payah keluarkan apa-apa daripada Air Lestari, Air Sinar ataupun Air Citra sekalipun. Apabila sampai kepada umur persaraan, mustahil mereka ini boleh mendapat jumlah sehingga RM240,000 walaupun dividen sehingga 7 ataupun 8%. Tuan-tuan boleh buat kiraan mudah sahaja. Sebelum saya cakap ni, saya dah buat kiraan secara basic, secara asas, dan memang mustahil. Jadi isu ini adalah isu-isu yang lain. Dia bukanlah memfokuskan terhadap pengeluaran daripada Air Lestari, Air Sinar dan juga Air Citra. Masalah-masalah lain seperti gaji minimum dan juga perkara-perkara yang lain, usia dan sebagainya, ini juga menyumbang kepada kenapa ramai pencarum yang mempunyai wang caruman yang kurang daripada RM1,000, kurang daripada RM10,000, dan juga didorong juga oleh pengeluaran 3 skim sebelum ini yang mana jumlah pengeluaran adalah berjumlah RM21,000. Sudah tentu setiap faktor ini menyumbang kepada kenapa baki caruman mereka berkurang, atau bukan berkurang, maksudnya kenapa baki caruman mereka ini tidak berada melebihi pada paras tertentu. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga adalah satu perkongsian yang sedikit positif daripada satu segmen media pengarang dalam sebuah akhbar, dan saya tengok berkenaan dengan kenyataan ini dalam sebuah akhbar online lah. Okey, jadi beliau berkata tentang mazhab ekonomi, mazhab pakar ekonomi, yang mana pakar-pakar ekonomi ini termasuk juga dengan ahli politik mempunyai pandangan yang berbeza terhadap kesinambungan untuk pengeluaran skim Air Citra. Okey, jadi apa yang menarik sedikit pada masa sekarang ini adalah ketika ahli-ahli ekonomi masih tidak mencapai kata sepakat, kesan kenaikan harga barang terutamanya makanan bertambah teruk. Isu kenaikan harga barangan, makanan, keperluan asas yang lain dan juga pelbagai perkara-perkara yang lain, ada perkara yang akan disemak dan sebagainya. Jadi sudah tentu ini juga menyumbang kepada kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Tidak ada kerja, tidak ada pendapatan. Bukan tak mahu bekerja, tetapi disebabkan oleh faktor usia, company, majikan tidak mahu mengambil untuk mereka ini bekerja. Jadi mereka ini tidak mempunyai pendapatan. Ditambah lagi dengan isu kenaikan harga barang. Ke mana hala tuju mereka? Ke mana mereka ini hendak pergi? Okey, beliau juga mengkongsikan bahawa polemik KWSP ini perlu diselesaikan secara ilmiah, sama ada untuk bertumpu kepada kesejahteraan hari tua ataupun kelegaan kepada masa sekarang. Dan kalau pada pandangan saya sendiri, secara peribadi, dengan dividen yang telah diumumkan pada kadar yang agak baik ini, kedua-dua perkara ini dapat direalisasikan. Walaupun ada pakar ekonomi yang berkatakan tidak ada kaedah ajaib untuk memulihkan semula caruman KWSP bagi mereka yang telah pun mengeluarkan ketiga-tiga skim ini, yang mana caruman mereka telah pun berkurangan. Namun kita bercakap tentang KWSP mempunyai aset hampir RM1 trilion. Jadi takkanlah KWSP yang punya aset sehingga hampir RM1 trilion ini tidak dapat membantu pencarum ataupun tidak dapat mencari kaedah untuk memulihkan caruman pencarum yang telah pun mengeluarkan daripada pelbagai skim pengeluaran yang telah pun dilakukan sebelum ini. Boleh mengumpul aset sehingga RM1 juta, tetapi tidak boleh membantu untuk memulihkan caruman. Itu adalah satu perkara yang pada saya agak kurang
orang kata apa, logiknya di situ. Mereka ini ramai golongan-golongan yang bijak pandai di sana. Sepatutnya isu caruman berkurangan ini dapat diselesaikan dengan kaedah yang baik. Okey, nak tengok lagi, lupa dah. Okey, lagi satu perkongsian beliau. Tidak salah berdebat tentang perbezaan kabilah dalam ekonomi. Maksudnya perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Tetapi isu sekarang adalah makanan yang perlu dihidangkan setiap hari. Dalam hampir setiap kebanyakan video, walaupun tidak konsisten saya mengatakan tentang isu ini, masalah utama yang kita cuba sampaikan sekarang, selain daripada orang cerita tentang masalah hutang dan sebagainya, tetapi adalah berkenaan dengan isu semasa. Apabila pengeluaran ini tidak diteruskan, isu semasa sekarang ini, survival rakyat, ramai mereka yang tidak mempunyai pendapatan, kehilangan pekerjaan, macam mana mereka ini hendak meneruskan kehidupan. Itu isu yang sebenarnya paling utama berbanding dengan isu-isu lain. Jika tidak hendak diteruskan pengeluaran Citra RM10,000 ataupun Ceria ataupun apa sahaja pengeluaran yang mungkin akan dicadangkan, apa pilihan yang ada pada pencarum ini ataupun apa bantuan yang akan diberikan tambahan lagi oleh kerajaan dan sebagainya bagi membolehkan mereka ini meneruskan kehidupan, bagi membolehkan mereka ini mencari pekerjaan, bagi membolehkan mereka ini orang kata mendapat modal dan sebagainya. Setengah-setengah agensi nak dapatkan modal perlu ada cagaran, kerja pun tak ada, macam mana nak bagi cagaran? Ada diberikan program moratorium, urus, namun moratorium urus masih tetap perlu dibayar. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan, macam mana nak bayar pinjaman? Walaupun pinjaman tu tersebut telah pun distrukturkan semula, restructuring, telah pun distrukturkan, dikurangkan daripada 700 menjadi 500 sebagai contoh. 1 sen pun tak ada, macam mana nak bayar? Okey, jadi isunya sekarang adalah berkenaan dengan keadaan semasa. Dalam apa sekalipun alasan yang diberikan, kita sedar akan ada implikasi terhadap masa hadapan, tetapi implikasi ini kita yakin dengan kebijaksanaan pakar ekonomi, dengan kebolehan KWSP, dengan segala idea yang ada, kita yakin pakar ekonomi, politician, menteri dan sebagainya boleh duduk semeja dan mencari satu penyelesaian untuk membolehkan caruman pekerja. Ini bukanlah satu perkara yang orang kata berat sebelah, oi pencarum KWSP untunglah hampa dapat macam ni, macam tu, tak. Tetapi KWSP juga bergerak di atas caruman pekerja dan juga caruman majikan. Jika perkara ini tidak diteruskan dan dalam keadaan sekarang ramai yang tidak dapat pekerjaan dan sebagainya, kadar pencarum yang aktif sudah tentu akan berkurangan. Dan dalam keadaan sekarang, situasinya walaupun KDNK menunjukkan pertambahan dan sebagainya, pelan pemilihan pun beransur dengan pulih, tetapi banyak juga syarikat yang ditutup. Syarikat yang ditutup bermakna ramai yang juga kehilangan pekerjaan. Sudah tentu apabila kehilangan pekerjaan, jumlah pencarum yang aktif juga akan menurun. Kalau jumlah pencarum yang aktif juga menurun, sekarang 7.7 juta daripada 15 juta pencarum, katalah turun 7 juta, 6.7 juta dan sebagainya, sudah tentu jumlah caruman yang diperolehi oleh KWSP juga akan merosot, mengganggu juga keupayaan KWSP untuk membuat pelaburan di dalam apa saja sektor yang telah mereka lakukan sebelum ini. Perkara ini sebenarnya sangat berkaitan. Apabila kita memberi, saya yakin KWSP juga akan menerima pulangan yang lebih baik, sama ada daripada caruman majikan, caruman pekerja ataupun daripada pelaburan dan sebagainya. Perkara ini telah pun terbukti sejak daripada pengeluaran Air Lestari, Air Sinar sehingga kepada Air Citra tahun 2020 sehingga ke tahun 2021, yang mana pulangan yang diperolehi oleh KWSP adalah lebih baik berbanding tahun 2020 pada tahun 2021. Jadi segala apa penolakan atau alasan, tolong sertakan data yang lengkap dan juga tolong nyatakan apa kaedah ataupun apa penyelesaian yang perlu dilakukan ataupun yang boleh anda usulkan sebelum nak tolak bulat-bulat perkara ini. Jadi saya harap sangat-sangat kerajaan dapat mempertimbangkan pengeluaran ini buat kali terakhir. Tidak susah pun dividen dah diumumkan, walaupun
dikatakan ramai pencarum yang punya baki kurang RM10,000, kurang RM2,000, kurang RM50,000, tetapi kita jangan lupa mereka yang mempunyai caruman yang banyak itu juga, lebih daripada RM100,000 juga, mereka juga ramai yang memerlukan, tetapi tidak boleh buat apa-apa kerana wang kredit BSP itu tidak boleh disentuh. Jika tidak dapat dibantu kepada 7.7 juta pencarum yang aktif ini, pada saya, siapa yang ada, siapa yang masih berkemampuan untuk dikeluarkan, berikan kebenaran kepada mereka untuk membuat pengeluaran sedikit sebanyak daripada 100% terjejas. Setidak-tidaknya bilangan peratusan yang terjejas tu akan berkurangan. Yang mana yang boleh dibantu itu jalankan dahulu. Yang mana yang baki kurang ini, cari kaedah lain macam mana untuk membantu mereka. Jadi itu saja yang saya nak huraikan, nak jelaskan, nak ceritakan pada hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Jangan berputus asa, teruskan berdoa, insyaAllah kita yakin ada sinar, ada peluang, dan teruskan bersabar. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.